Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syamil Sofia binti Ibrahim. Nombor metrik D20221103587. Pada hari ini, saya akan mengulaskan prosiding yang bertajuk hubungan antara tahap pengetahuan dengan tabiat merokok di kalangan pelajar lelaki Kolej Komuniti Arau yang ditulis oleh Wan Muhammad Fitri, Wan Zahari dan Puteri Nazlin Alamin, Wan Zainal Alam. Masyarakat menjadikan kelakuan merokok sebagai satu cara hidup, iaitu merokok dijadikan ukuran status kedewasaan, kematangan, kesediaan memikul tanggungjawab di kalangan orang lelaki khususnya. Sebagai fungsi sosial, merokok ialah cara membina persahabatan. Malah, rokok diguna sebagai pemula bicara dan untuk merancakkan perbualan. Kelakuan itu pula tidak dianggap salah dan tidak dipandang serong, kecuali wanita yang merokok akan dianggap sebagai wanita bukan tulik. Teori yang berkaitan. Rigotti, Lee dan Wenschler 2000 menyatakan 46% daripada pelajar-pelajar kolej telah menggunakan tembakau pada masa lalu dan kira-kira 28% adalah perokok semasa. Wenschler, Rigotti, Glenn Hill, Hoyt dan Lee pada tahun 1998 menyatakan individu yang tidak pernah merokok sebelum kolej mungkin mencuba untuk menjadi perokok semasa kolej, dan yang merokok sekali-sekala di sekolah tinggi sering menjadi perokok yang lebih tegar di kolej. Menurut Clearing House for Tobacco Control 2005 menyatakan kira-kira 5 juta orang yang mewakili pelbagai kumpulan demografi dan latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Ia juga menyatakan statistik tahunan kematian di Malaysia menunjukkan 1/4 atau hampir 10,000 kematian adalah disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan merokok, seperti penyakit jantung, koronari 25%, kanser paru-paru 25% yang merupakan punca utama kematian dan diikuti oleh angin ahmar 20%, penyakit pulmonari kronik 15% dan lain-lain penyakit kanser 5%. Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti persepsi pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin terhadap program pemantapan sasiah. Objektif yang kedua, mengenal pasti tahap keberkesanan program pemantapan sasiah dari segi pengetahuan pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Yang ketiga, mengenal pasti tahap keberkesanan program pemantapan sasiah dari segi amalan asas Islam pelajar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Dalam kajian ini, terdapat beberapa penyataan masalah. Yang pertama, pelajar lelaki tanpa rasa bersalah merokok secara terbuka di dalam dan juga di luar kawasan kolej. Yang kedua, pelajar lelaki sering merokok di sebelah luar pagar kolej tanpa rasa bersalah. Yang ketiga, bimbang akan menjadi titik permulaan kepada masalah yang lebih besar. Seterusnya ialah kepentingan kajian ini. Kajian ini dapat mengetahui adakah hubungan di antara tahap pengetahuan dengan tabiat merokok di kalangan pelajar lelaki Kolej Komuniti Arau. Yang kedua, diharapkan dapat digunakan bagi kajian lanjutan yang akan dijalankan. Ayat sekali kesimpulan, tabiat merokok di kalangan pelajar lelaki Kolej Komuniti Arau tidak dipengaruhi oleh tahap pengetahuan terhadap kesan dan juga faktor merokok. Selain itu, kempen-kempen mengenai bahaya amalan merokok juga perlulah ditambah baik. Kajian lanjutan perlu dilakukan terhadap populasi yang lebih besar bagi melihat sejauh manakah amalan ini menjadi masalah kepada negara. Ini merupakan rujukan yang saya guna untuk melakukan ulasan ilmiah.